Raja-raja mati, menteri-menteri mati. Ketua kampung mati, budak-budak mati, betul? Oi, dengarlah. Seseorang yang hendak menjalankan seruan dakwah mestilah mengetahui cara, teknik dan metod dakwah. Tanpa perancangan tersebut, sudah tentu masyarakat yang menjadi sasaran dakwah akan menolak dan menerimanya secara negatif. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nakia Batrisya binti Muhammad Rafi. Nombor metrik A186138. InsyaAllah saya akan membentangkan kertas kerja bagi kursus PPPY 1222 Metodologi Dakwah yang bertajuk Metod Dakwah Al-Hikmah kepada Banduan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang topik yang ingin dibincangkan, marilah kita tahu dahulu apa itu definisi banduan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, banduan ialah orang yang ditahan di dalam penjara kerana melakukan jinayah atau sehingga dibicarakan di mahkamah. Di dalam Akta Penjara 1995, banduan diertikan sebagai seseorang, sama ada disabitkan kesalahan atau tidak, yang dikurung dalam sesuatu penjara dan berhubung dengan banduan yang disabitkan, termasuklah banduan yang dibebaskan secara parol. Terdapat beberapa banduan yang mendapat bimbingan agama. Hal ini kerana tidak semua banduan yang mendapat bimbingan agama melihatkan kepada beberapa proses yang mereka jalani. Contohnya, banduan yang memakai baju oranye dan ungu tidak dapat bimbingan agama kerana baju oranye masih di bawah tahanan polis sepenuhnya, OKT iaitu orang kena tuduh. Manakala baju ungu masih dalam perbicaraan mahkamah sama ada dijatuhkan hukuman ke atas mereka atau tidak. Selain itu, seperti baju putih, merah, hijau dan biru mendapat bimbingan agama atau boleh didekati dengan pendekatan dakwah yang tertentu, sesuai dan yang dibenarkan. Hal ini kerana berbaju putih akan mendapat program kesedaran dan pemulihan. Baju merah pula mendapat program pemodalan insan PPI. Baju hijau akan melalui program PPI fasa 2 dan akhir sekali, baju biru menghabiskan fasa pembelajaran PPI dan layak bekerja di bengkel. Ciri-ciri dakwah secara al-hikmah. Yang pertama, melalui ilmu. Penerapan ilmu agama sangat diperlukan oleh setiap individu banduan agar amalan ini dapat menebus kembali segala kesilapan di atas kelalaian dan kejahilan mereka. Oleh itu, mendalami ilmu amat ditekankan dalam Al-Quran untuk umat seluruhnya dan khususnya bagi banduan yang sedang menjalani hukuman bagi mengecapi suatu kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Seterusnya, santun dan sabar. Daripada perkataan tersebut, sudah jelas kepada kita bahawa pendakwah hendaklah menyantuni dan bersabar dengan mad'u yang datang daripada latar belakang dan karakter yang berbeza bagi memastikan matlamat dakwah dan tarbiyah Islamiah terhadap banduan terlaksana dengan jayanya. Selain itu, tidak tergesa-gesa. Dakwah dilakukan dalam keadaan berjinak-jinak dengan memahami latar belakang kehidupan sebenar dan corak pemikiran sasaran, khususnya banduan itu sendiri. Tidak perlu tergesa-gesa dalam berdakwah dan mengharapkan hasilnya akan terus terlihat. Bentuk dakwah secara al-hikmah dengan melalui mengenali dahulu golongan sasaran kerana setiap banduan mempunyai latar belakang, perwatakan dan sikap yang berbeza. Hak yang sedemikian harus dititik beratkan terutamanya dalam proses dakwah terhadap golongan banduan supaya perlakuan sesuai dengan keadaan mad'unya. Seterusnya, terlaksana menerusi lisan dan perbuatan iaitu menggunakan metod dan pendekatan dakwah yang mudah difahami disertakan dengan perbuatan serta alasan yang rasional kepada banduan. Selain itu, berbicara dan diam jika perlu dengan cara menjawab dengan jawapan yang sebaik-baiknya, meminta maaf dan diam jika perlu bagi mengelakkan diri dari terus menemui titik perbezaan dan pergaduhan. Di samping itu, menggunakan teknik yang sesuai dan bertoleransi, antaranya bercakap dengan lemah lembut, bersifat fleksibel agar dapat menjalinkan silaturahim yang mesra antara pendakwah dengan banduan seperti yang dianjurkan dalam sesi kaunseling, kuliah dan lain-lain. Antara pelaksanaan dakwah secara al-hikmah adalah melalui yang pertama, bimbingan Islam, seterusnya program pembangunan insan PPI dan akhir sekali kuliah agama. Akhir sekali, kesimpulannya adalah pendekatan dakwah dan bimbingan Islam dapat memberikan kesan yang positif dalam pembangunan insan, terutama jati diri banduan. Kebijaksanaan pendakwah dalam menggunakan pendekatan yang berkesan dan berhikmah akan menghasilkan natijah yang baik. Pendakwah dan umat Islam pada masa kini harus sedar tanggungjawab mereka dalam membantu masyarakat ke arah jalan yang benar. Jangan sesekali diabaikan kerja dakwah sehinggakan masyarakat hilang arah. Kepada siapakah yang harus mereka serta anak-anak mereka jadikan contoh dalam mengaplikasikan nilai-nilai Islam?